Petuk kamu sembah, dan juga generasi sebelum kami yang sembah. Kami akan sembah Ismail, Ishak sembah apa, itu yang kamu akan sembah. Ilahan wahidah, iaitu Tuhan yang sifatnya esa. Kan situ mereka dah menunjukkan keimanan pada Allah Ta'ala. Nabi-nabi terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu. Ilahan wahidah. Lepas tu hujung dia sebut apa? Wa nahnu lahu muslimun. Kami adalah orang Muslim. Menunjukkan di situ adalah yang mengaku tentang beragama dengan agama Islam ni bukan sekadar dalam zaman Nabi. Sebelumnya ini sudah ada buat declaration Islam di kalangan para Rasul. Sebab tu ayat yang turun sekitar Mekah adalah semua orientasi ayatnya itu untuk bagi ideologi kenalkan Tuhan. Sebab tu ahli kitab ni antara yang disebut dalam kitab-kitab fiqh kita banyak boleh negotiate dalam urusan perkahwinan, dalam urusan transaksi, apa itu ekonomi, boleh buat urusan dengan mereka kerana imannya satu macam kita. Beriman kepada Allah yang esa. Cuma dakwaan ahli kitab yang hari ni yang kita sifatkan dah tak wujudnya kerana apa? Bahkan mereka tersasar daripada akidah yang betul. Bukan sekadar mereka ni mengimani Allah, ya sama, tapi mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Bila mari kerasulan Nabi Muhammad tu mereka tak terima, maka mereka kufur, kafir mereka. Jadi sebab tu ahli kitab yang hari ni boleh mendakwa dia ada pegangan ahli kitab, tapi padahal dia menolak kerasulan Nabi Muhammad, pada hakikat mereka ni dah kafir dah. Mereka dah kafir. Ini yang berlaku pada Kristian dan sebagainya. Mereka hanya beriman Isa saja mereka. Allah Ta'ala mereka percaya. Bukan tak percaya. Cuma mereka ada syirik dalam tuntutan ibadah mereka tu kan. Mereka ada Trinity lah, apa tu konsep-konsep yang ada pada mereka. Mereka tu yang tersebut tersasar tu. Sedang pada kepercayaan yang mana disifatkan oleh Rasul-Rasul terdahulu, mereka dah betul dah. Mereka dah betul. Cuma akibat jauh daripada pedoman Rasul, mereka sesat lah kan. Itu yang berlaku pada Nabi SAW. Warqah bin Nawfal ahli kitab, faham tengok apa realiti cerita Nabi cerita kepada Khadijah. Khadijah sampai kepada Warqah bin Nawfal, cerita ini memang Rasul punya kerja. Muhammad ni orang baik, dia tak akan buat kena-kena ni. Tak apa yang diceritakan itu sebiji betapa yang berlaku. Itu dia. Nombor 3, mana ajaran atau dakwah apabila berlainan dan tidak sama dengan pegangan yang dianuti oleh orang ramai, apalagi jika bertentangan dengan fikiran mereka, hendaklah lebih dahulu dijalankan secara sembunyi-sembunyi, jangan terus terang. Tunggulah sehingga ada yang beriman yang sanggup mengorbankan segalanya, baik harta benda maupun jiwa raga mereka. Kerananya dikala itu barulah boleh berterus terang. Yang demikian itu adalah apabila nanti pendakwah atau pemimpin yang menerima siksaan daripada pihak musuh atau ditahan atau sebagainya, akan bangunlah pengikutnya yang beriman dan setia tadi meneruskan kewajipan mereka. Dan dengan demikian akan menjamin kesinambungan dakwah berterusan dan tidak tergendala perjuangannya dengan sebab kehilangan pemimpin tersebut. Ini dipanggil strategi lah. Strategi. Betul, Islam menitik beratkan soal strategi dalam urusan dakwah. Tambah perkara-perkara yang besar seumpama apa ini. Nak melibatkan survival, kesinambungan dakwah, urusan-urusan kehidupan kita, biar ada strategi. Antara strategi dakwah yang dikemukakan sahabat dulu, dia tahu benda yang mendapat tentangan, benda yang mendapat tekanan ini kena buat secara berhemah. Antara berhemah ni ialah Nabi cuba untuk pegang kelompok kecil ni dan jalankan secara sirriyah dakwah. Itu secara bersembunyi. Itu yang digunakan markas ataupun tempat Baitul Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Khazrumi. Dan kemudian tengok teknik-teknik dakwah yang dikemuka diajar oleh Nabi kepada sahabat. Nak masuk rumah Bait Al-Arqam tu bukan boleh ketuk rumah macam boleh rumah macam biasa. Kena tengok keadaan sekeliling selamat ke tidak. Bila masuk dalam tu diam, tengok apa, cakap apa yang perlu saja, dakwah apa yang dia perlukan saja. Sebab tu antara hikmah pensyariatan, antara pensyariatan ibadah-ibadah terdahulu. Hakikatnya bila dulu pensyariatan sebelum datang solat 5 waktu ni, dia ada solat 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Siang ni ibadat je, tema ibadat dia diam. Lepas tu sampai ke kita hari ni Zuhur Asar pun diam. Diam. Walaupun hari ni dah aman. Tapi cuma biasalah disebut oleh fiqh ada satu penulisan tentang fiqh solat ni, ditanya
Bahkan Syekh Daud Fatani pun bicara juga dalam kitab Musalli, menyebut Musalli dan beberapa lagi kitab-kitab. Apa hikmah kan? Apa hikmah sembahyang Zuhur Asar tu sembahyang diam? Kenapa tak ada bunyi? Maghrib Isyak ada bunyi. Kerana dibayangi inilah realiti dakwah terdahulu ketika mana mengerjakan ibadah di siang hari, kalau diketahui oleh musuh ketika itu, maka kita akan terkantuilah hakikat, oh ini penganut agama Muhammad, oh ini penganut agama sekian, maka mayang dia diam. Tapi malam hari dah masuk rumah masing-masing, tampillah nak buat apa pun dalam rumah sendiri. Boleh dikuatkan. Itu antara hikmah apa jenis semayang dan sebagainya. Itu semua kebijaksanaan yang diterapkan oleh Nabi SAW dalam urusan survival dakwah. Kesannya sampai hari ini kita dapat. Walaupun hari ini sudah aman, bukan berarti hari ini jangan kita dah aman, Zuhur pun kita baca kuat. Pening lah apa tu. Asar pun baca kuat. Tiba imam baca bismillah kuat tu, ribut orang. Benda tu dah jadi syariat. Bila dia jadi syariat, ikut je lah. Kan? Jadi setiap Nabi, kata Allah Ta'ala, setiap Nabi dan Rasul pada ketika zaman tu dia ada syariat yang tersendiri. Jadi sebab itu antara ni juga perkara yang kedua, selain daripada kita tengok strategi Nabi ni memberi kejayaan, kesan labanya dapat sampai kita hari ni lah. Sebab apa? Kreatif dan kritisnya Nabi dalam usaha untuk sebarkan dakwah. Yang seterusnya dalam nombor 3 ni juga, poin dia nak sebut adalah barulah kita akan jumpa orang yang benar-benar. Bila mana strategi ni dibuat, kita akan jumpa orang yang benar-benar memelihara tentang agenda-agenda ni. Bila disuruh buat secara bersendirian, buat secara diam-diam, maka mereka buat turut. Mereka turut dengan penuh berhemah. Jadi orang-orang yang menurut Nabi SAW ni, dia patuh dan taat kepada Rasul. Dia bukan kira pandai dia saja. Sebab tu hari ni kombinasi strategi dakwah ni kita kena ambil juga bagaimana peri penting di kalangan Nabi dan juga tabiat dan akhlak para sahabat. Mereka memberi kepercayaan penuh kepada Nabi Muhammad dengan tidak buka pekung apa yang disampaikan Nabi pada mereka. Maksud dirahsiakan apa isi kandung bagainya. Yang kedua, apa strategi kaedah pelaksanaan? Dia turut saja. Selagi Nabi kata hari ini kita ijtihad, dakwah pelan dulu, dakwah bunyi dulu. Maka mereka turut apa? Yang ini konsep dia panggil sebagai konsep wala ataupun taat dalam urusan Islam. Maka penting juga. Sebab tu hari ini apa pendekatan-pendekatan dibuat oleh kepimpinan urusan dakwah khususnya, maka kita di bawah ni tengok dulu apa perkembangan. Kalau baik caranya, alhamdulillah. Kesannya akan dapat kemudian. Baru ni semua tema tak lain tak bukan untuk kesinambungan saja. Okey, kesinambungan akan datang. Okey. Yang keempat, yang terakhir untuk pagi ni. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memeranjatkan orang Arab dengan suatu ajaran yang tak pernah mereka tahu sebelum ni. Kerana itulah mereka bangun menentang habis-habisan sehingga merancang dan berusaha sungguh hati untuk menghancurkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Inilah fakta sejarah yang dapat menafikan sangkaan setengah penganut fahaman nasionalisme yang menyangka bahawa Muhammad SAW datang dengan risalahnya dengan cita-cita bangsa Arab pada masa itu. Itu suatu sangkaan yang jauh daripada kebenaran dan tidak berasaskan kenyataan sejarah yang ada. Baik, itu nombor satu. Hari ini banyak orientalis khususnya mengatakan bahawa antara agenda Nabi SAW, khususnya di kalangan bangsa-bangsa Arab lah, mereka mengatakan bahawa Nabi ini mengetengahkan fahaman nasionalisme, semangat kebangsaan Arab, Quraisy dan sebagainya. Itu yang diketengahkan. Maka risalah yang dia bawa Nabi atas bangsa semangat bangsa Arab. Okey. Maka disebut sangkaan tu jauh. Dakwaan seperti itu muncul disebabkan mereka terlalu fanatik dengan fahaman kebangsaannya sehingga sanggup menjadikan Islam sebagai sesuatu yang lahir daripada buah fikiran orang Arab. Seolah-olah perjuangan Islam dibawa Nabi terdahulu dasarnya adalah kerana kaum Arab itu sendiri. Maka sebab tu hari ini apa yang ada dalam lingkungan kehidupan, kalau orang Arab dia mesti rasa sebab Nabi itu orang Arab, dia kata apa-apa mesti orang Arab nak buat.
nombor satu dalam urusan apa-apa. So the Arab first dia kata, apa-apa urusan. Sebab Nabi itu sendiri perkenalkan agenda anutan agamanya dia sendiri daripada Nabi sendiri adalah daripada bangsa Arab. Maka ini antara semangat nasionalisme yang difaham di kalangan orang Arab. Dengan ini jelaslah penafian dan pengingkaran mereka terhadap kenabian dan kerasulan daripada Nabi, baginda Rasul serta penghinaan mereka terhadap keagungan risalah Islam itu sendiri. Itu dia. Maka sebab tu apa yang disebut, yang disampaikan oleh Nabi SAW, itu kalau pada faedah orang Islam sendirilah, dengan sangkaan orang Arab tu sekian. Bahkan orang-orang Arab sedia ada ketika itu, Arab Quraisy, menidakkan apa yang datang daripada Nabi SAW, menafikan, ingkar, tak nak ikut Nabi SAW, serta hina Nabi. Sebab apa? Kerana kononnya apa yang dikemukakan oleh Nabi itu tak ada pada terdahulu. Bukan cara orang Arab macam ni. Apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Maka sebab itu orientasi Nabi SAW kenaikan hari ini, dimuliakan sesuatu bangsa tersebut adalah kerana mereka menegakkan syariat Islam. Akhirnya hari ini kesimpulan dibuat, kalau apa jua bangsa yang ada, imam Arab atau bukan Arab, tapi yang berusaha mempertahankan kerasulan Nabi, syariat Nabi, itu adalah umat terbaik. Itu adalah umat terbaik. Bukan Arab tu menjadi pegangan. Maka hakikat daripada semangat Arab nasionalisme yang tinggi ni pun sebenarnya akibat tu juga punca kejatuhan antara disebut oleh para sejarawan, antara sumber kejatuhan umat Islam ni dulu pada Khilafah Abbasiyah, di penghujung Khilafah Abbasiyah dan pada Khilafah Uthmaniyah adalah kerana tebalnya semangat nasionalisme ni. Al-maklum dulu tuan-tuan, khadimain ni, syarifain ni, yang menjaga Mekah Madinah ni dulu, sebelum datang khusus dinasti Abbasiyah dan juga Uthmaniyah. Itu yang kita tengok. Uthmaniyah ni pendukung-pendukung utama mereka, wilayah kekuasaan mereka dulu di Turki. Sedikit Europe lah kan, sepadan Europe dengan Asia kan. Tapi hakikat kena terimalah sejarah bahawa terdahulu dinasti Islam terdahulu, khususnya Uthmaniyah, lepas mana dulu Abbasiyah ni yang pengkalan dia di Baghdad, masih dalam kerangka umat Islam. Orang Islam, orang Arab, masih ada kebanggaan orang Arab lah, tapi boleh kerana penjajahan yang berlaku dibuat oleh tentera Mogol dan sebagainya, tak ada satu pun wilayah kekuasaan Islam terbukti ketika itu yang ada di sekitar tanah Arab. Namun bangkitnya umat Islam ketika itu, tokoh-tokoh seperti Saifuddin Qutuz dan sebagainya ni lari ke Mesir dan sebagainya, dan sebahagiannya lari ke negara-negara awal Europe tu, sepadan Asia juga, antaranya Turki. Dan akhirnya Turki itu dibesar. Turki itu berjaya diberi pemahaman melalui dasar ilmu dan sebagainya. Akhirnya mereka ambil tanggungjawab terbesar ketika itu. Antara tanggungjawab dinasti kerajaan Islam ketika itu adalah menjaga Mekah Madinah, yang disebut sebagai khadimain syarifain, orang yang menjaga tanah Arab, menjaga tanah suci, orang yang memelihara kunci tanah suci. Jadi hari ini sejarah kita membuktikan ada pernah yang jaga Mekah Madinah tu bukan orang Arab sendiri, tapi adalah orang Turki. Sebab tu hari ini simbolik-simbolik Turki tu banyak lagi. Antaranya disebut, kalau kita tengok kota Constantinople, ataupun bahagian-bahagian reka bentuk masjid mereka, bentuk-bentuk struktur-struktur bentuk batu di tengah-tengah bandar. Kita tengok ada dia punya bentuk batu yang disusun, batu macam wall itu kan, kita tengok tepi-tepi jalan. Itu semua adalah orang kata sejarah yang membuktikan yang mereka pernah bela jaga simbolik tanah haram, bangunan-bangunan di tanah haram. Jadi sebab itu akibat daripada contoh masuk kepada Khilafah Uthmaniyah, orang Arab sendiri rasa cemburu benda orang Arab, bukan Arab yang jaga Mekah Madinah. Ini antara puncanya juga. Nak bangsa memang juga yang boleh bela. Sebab apa? Mekah Madinah tu di dalam Jazirah Arab, di dalam sepadan tanah Arab. Maka tak boleh orang luar jaga.
Itu antara kesan sikitlah permasalahan utama tebal sangat semangat nasionalisme ni. Jadi orang lain yang Islam sekalipun Islam tak layak jaga Mekah Madinah. Sebab tu tebalnya semangat orang Arab ni macam tu. Sebab tu tuan-tuan kalau kita pergi ke sana bukan nama Arab tapi nak buat sembang macam Arab tu lebih kena tekuk kepala lah. Sebab dia punya budaya dia orang itu. Dia tak boleh lebih daripada orang. Kalau dia kata dia nombor satu lah. Walau tak ada mana pun. Kan? Ni mujur Morocco pergi separuh akhir lagi dia mah. Maghribi pergi separuh akhir Piala Dunia lagi akan main lagi. Tapi kalau semangat di kalangan yang lain-lain tu okey kan. Cuma nak maksudkan itulah apa yang agak sikit lah di kalangan orang Arab sendiri. Tapi akibat menebalnya masalah tu dia boleh rosak juga apa yang nak dibawa urusan Islam ni. Tapi kita belajar dari situlah. Tak ada masalah kita nak perjuang semangat nasionalisme kebangsaan ni. Tapi dasar dia mesti Islam. Untung Islam boleh. Contohnya hari ni Nabi bukan tarai semangat kebangsaan ni. Nabi pernah sebut dalam satu hadis. Dia sebut kana al-a'immatu min Quraisy. Disebut pemimpin-pemimpin yang ni nak dibangunkan khususnya di Mekah atau di Jaziratul Arab ni, Mekah Madinah ni adalah mesti kaum Quraisy. Maksudnya Nabi masih pertahankan kaum. Disebut juga isu simbolik kaum Quraisy bagi kemuliaan kepada kaum. Sebab apa? Kat situ ada situasi dia. Kenapa dibenarkan untuk mengangkat sedikit kaum Quraisy itu? Pada realiti dia kerana Quraisy adalah majoriti ketika itu. Maka hari ini kepimpinan ni terlebih baik diberi kepada orang yang ada majoriti. Kerana di situ dia ada kekuatan dia. Maka mengikut pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka Nabi punya strategi sangat cantik. Sebab itu bila sampai Madinah, piagam Madinah yang disusun lebih kurang berapa perkara tu, 53 perkara tu, benefit dia banyak kepada kaum Yahudi. Sebab apa? Yahudi monopoli kedudukan Madinah. Cuma Islam masa tu baru nak besar. Sebab tu orang Yahudi ketika di Madinah, juga kaum asal yang belum Islam, mereka rasa selamat dengan Nabi walaupun ketika itu Nabi baru datang. Sebab hak mereka tu dijaga. Hak jaga. Sebab itu kerana ke nilai baik yang ditunjukkan oleh Islam pada ketika itu, akhirnya tidak legit mereka dengan semangat Islamfobia tak ada di Madinah. Akhirnya sekali semua boleh turun. Sehingga Nabi diisytiharkan sebagai pemimpin ulung ketika itu. Walaupun baru sampai ketika itu. Tahun yang sama Nabi datang tu baru nak diisytiharkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kerana pada ketika itu konon ada dia punya semangat coalition lah, hubungan antara Aus Khazraj dan di kalangan Yahudi. Ketika itu dah sampai kata sepakat dah nak naikkan Abdullah bin Ubay. Tahun yang sama Allah tak izinkan. Sebab Nabi datang tahun yang sama dan semua orang perasan kehadiran Nabi itu bawa agenda besar. Itu yang Abdullah bin Salul marah sangat tu. Tak apa, masuk Islam tapi nak rosak daripada dalam. Itu agenda orang. Jadi macam-macam lah. Itu sejarah yang dibentangkan depan kita. Tujuannya untuk kita ambil pengajaran. Wallahualam, cukup. Yang keempat ni akan datang, kita belajar pada yang ke-5 tanda situ insya-Allah. Apa pelajaran-pelajaran penting daripada sirah yang kita baca. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dia soalan?